Assalamualaikum kepada Madam Zuliza binti Jalmisa. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya ingin menerangkan iaitu temu duga tender ataupun dikenali sebagai tender interview. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan nama saya Hanis Aisyah binti Muhammad Azizi dan nombor matrik saya 23DLH19F1064. Seterusnya Muhammad Afiq bin Muhammad Nadri 1074 dan Muhammad Irfan Iskandar bin Yusuf Endi 1065. Akhir sekali Siti Nur Atika binti Muhammad Majidi 1068. Pertama sekali saya ingin menerangkan pengenalan dalam pengurusan projek. Apa itu maksud pengurusan projek dalam landscape? Projek ialah percubaan atau usaha sementara unik dan agresif yang dibuat untuk menghasilkan beberapa jenis hasil yang boleh dilihat ataupun tidak ketara, dalam erti kata lain, produk unik, perkhidmatan, faedah dan kelebihan daya saing. Ia biasanya termasuk dalam siri tugasan yang saling berkaitan yang dirancang untuk dilaksanakan dalam tempoh masa yang ditetapkan dan keperluan serta had tertentu seperti kos, kualiti, prestasi dan lain-lain. Seterusnya, saya ingin menerangkan kepentingan dan keperluan pengurusan projek. Pengurusan projek merupakan satu pengurusan yang melibatkan pembangunan, perubahan, inovasi dalam kerja operasi. Ianya merangkumi aktiviti seperti merancang dan mengawal sesuatu projek dengan kekangan belanjawan supaya projek dapat disempurnakan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Kepentingan yang pertama ianya membawa kepada kepimpinan dan hala tuju kepada projek. Yang kedua, memastikan terdapat ruangan yang sesuai untuk melaksanakan matlamat strategi. Yang ketiga, memastikan jangkaan yang betul ditetapkan sekitar perkara yang boleh disampaikan, iaitu bila dan untuk berapa banyak. Seterusnya, belajar dari kejayaan ataupun kegagalan masa yang lalu. Akhir sekali, memastikan proses pengurusan projek yang betul diikuti sepanjang kitaran hayat projek. Akhir sekali, saya ingin menerangkan iaitu proses tender ataupun proses dan garisan panduan dalam etika penyediaan tender. Yang pertama, penyediaan dokumen tender, iaitu menyediakan dokumen berasingan mengikut teknikal dan harga. Kedua, syarat wajib mestilah dipatuhi nama syarikat dan harga yang tidak dicacatkan dalam dokumen tawaran teknikal. Seterusnya, tawaran yang berasingan bagi lawatan di luar negara atas tujuan pemeriksaan sebelum penerimaan PDI, penilaian tender dan latihan ditanggung oleh pihak kerajaan di bawah Akta SPP 11/95 pindaan pertama dalam kurungan SPP 11/65. Seterusnya, bagi barang import, tawaran harga perlu menerusi secara FOB kecuali memperoleh ubat-ubatan SPP 18/2002 dan memperoleh ICT yang diimport SPP 16/2001. Akhir sekali, cadangan pembinaan teknologi bagi membantu industri tempatan mempertingkatkan kepakaran dalam pelbagai bidang, terutamanya berteknologi baru dan juga terkini. Akhir sekali, saya ingin menyerahkan kepada Muhammad Afiq. Okey, sebelum kita pergi ke slide yang seterusnya, saya ingin memperkenalkan diri saya ialah Muhammad Afiq bin Muhammad Nadri dan nombor matrik saya 23DLH19F1074. Okey, slide ini ialah dasar-dasar kerajaan yang perlu dipatuhi. Okey, yang pertama, pihak agensi yang menghasilkan tender perlulah memastikan tindakan yang diambil tidak bercanggah dengan dasar semua kerajaan. Yang kedua, pihak agensi perlulah diperingatkan supaya mematuhi dasar-dasar semasa kerajaan seperti berikut. Okey, yang pertama, matlamat serta strategi di bawah Dasar Pembangunan Nasional iaitu DPN. Yang kedua, ialah dasar pembelian barang import secara FOB iaitu Free On Board. Yang ketiga, dasar penggunaan perkhidmatan pengangkutan kebangsaan melalui wakil perhantaran kerajaan. Dan yang keempat, penggunaan bank-bank tempatan yang mempunyai cawangan di luar negeri. Yang kelima, dasar kualiti alam sekitar. Dan yang terakhir, dasar perlindungan insurans daripada wang insurans barang-barang import kerajaan iaitu KWIBK. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya iaitu tata cara tender. Okey, semua tender kerja hendaklah dipanggil secara tempatan kecuali bagi keadaan seperti berikut.
tender antarabangsa untuk tender kerja hanya boleh dipelawar dalam keadaan di Malaysia di mana kontraktor tempatan tidak mempunyai kepakaran atau keupayaan mengenai dan sukar untuk dilaksanakan secara usaha sama. Yang kedua, bagi maksud menggalakkan pemindahan teknologi dan penyertaan kontraktor tempatan dalam kerja di mana kontraktor tempatan tidak mempunyai kepakaran atau keupayaan, tender kerja tersebut hendaklah dipelawar secara usaha sama antara syarikat-syarikat tempatan dan syarikat antarabangsa. Dan yang terakhir, perihal umum tender bekalan dan perkhidmatan. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya, iaitu di bawah tajuk yang sama. Yang keempat ialah jika sumber perolehan didapati di dalam negara, maka tender tempatan hendaklah dipanggil dengan menggunakan harga bersih. Bagi keperluan yang diimport, maka harga tawaran percuma atas kapal free on board ataupun FOB digunakan. Okey, seterusnya, tender antarabangsa hanya boleh dipelawar bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan yang tidak boleh didapati di dalam negara atau tidak mempunyai sekurang-kurangnya 5 wakil jualan dalam negara bagi barang-barang dan perkhidmatan tersebut yang berdaftar di bawah Kementerian Kewangan. Seterusnya, perihal umum tender bagi pembiayaan daripada institusi kewangan antarabangsa. Dan seterusnya, semua perolehan yang melibatkan pembiayaan dari institusi kewangan antarabangsa perlulah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkenaan. Slide seterusnya adalah tentang bantahan spesifikasi yang boleh dilakukan oleh petender dalam tempoh. Yang pertama 14 hari bagi tender tempatan, yang seterusnya 28 hari bagi tender antarabangsa. Yang ketiga dari tarikh dokumen tender mula dijual. Seterusnya proses tender dalam projek pembangunan landscape. Pertama, kenal pasti peluang tender. Yang kedua, ekspresi minat. Yang ketiga, tentukan asas tender. Yang keempat, penyediaan anggaran kos. Yang kelima, menyampaikan perbentangan. Yang keenam, menjalankan rundingan. Dan yang terakhir, menandatangani perjanjian. Penyediaan dokumen tender landscape. Bagi kepentingan dokumen tender, kepentingan tender ialah penyerahan yang dibuat oleh kontraktor sebagai maklum balas kepada pelawaan tender. Ia membuat tawaran untuk membekalkan barangan atau perkhidmatan. Dokumen tender disediakan untuk mendapatkan tawaran. Dokumen juga perlu disediakan untuk pelbagai kontrak seperti bekalan peralatan, kontrak pembinaan utama termasuk reka bentuk oleh kontraktor, perobohan, kerja-kerja membolehkan. Untuk penyediaan dokumen tender, syarat perubahan harga adalah salah satu dokumen yang perlu dimasukkan ke dalam dokumen tender. Salah satu dokumen kontrak setelah pihak klien telah menerima kontraktor yang berjaya memasuki tender. Seterusnya, keperluan dokumen tender. Dokumen tender merupakan dokumen penting yang akan menentukan dan menjelaskan keperluan terperinci agensi. Agensi hendaklah menyediakan dokumen tender yang lengkap bagi memastikan proses tender berjalan dengan lancar dan teratur. Perkara berkaitan dalam dokumen tender, iaitu yang pertama arahan kepada petender, borang tender, syarat-syarat tender, syarat-syarat kontrak, spesifikasi tender, senarai kuantiti, jadual kadar harga, syarat setuju terima tender, kerja pembinaan dan yang terakhir dokumen sokongan. Susunan lukisan untuk tender mempunyai 3 bahagian iaitu butiran lukisan pembinaan, specialist construction drawing dan juga spesifikasi landscape.
Yang pertama, master plan. Kami telah hasilkan satu master plan berdasarkan kajian yang telah kami kaji, iaitu hakisan tanah. Yang kedua, softscape. Kami telah highlightkan softscape yang kami pilih, iaitu Brazilian Red, Mimosa Erengi, Xenopus compressors dan juga Jasminus sambat. Hardscape plan. Hardscape yang telah kami pilih iaitu bench, wall, stair dan juga walkway. Ini adalah section elevation berdasarkan master plan yang kami hasilkan. Drawing detail wall. Wall kami panjang 2500 mm dan tinggi 455 mm. Drawing detail untuk stair, tinggi 170 mm, untuk lebar 215 mm. Drawing detail walkway. Panjang walkway kami 1530 mm dan lebar 1040 mm. Untuk panjang bench kami 1400 mm dan tinggi 460 mm. Drawing detail planting. Yang pertama, pokok besar setinggi 1000 meter. Yang kedua, shrub 0.5 meter. Yang terakhir, turf 50 mm. Kata akhir daripada kami, memori yang menarik adalah memori yang paling diingati. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.